السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama selamanya kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh mereka yang mengikut jejak langkah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan saf pimpinan, tuan imam, tuan bilal, ahli jawatan kuasa, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Taala izinkan kita pada malam ini untuk kita berhimpun di awal-awal bulan Safar. Bulan Muharram sudah meninggalkan kita. Habis dah bulan Muharram. Baru je kita masuk tahun baru, habis dah bulan yang pertama. Pejam-celik nanti kita akan masuk pada tahun baru lain pula. Maka begitulah sifat masa. Sifat masa ni dia tidak akan pernah tunggu kita. Masa akan sentiasa berjalan. Sama ada kita nak mengejar ataupun memanfaatkan masa, ataupun kita nak sia-siakan masa, masa tu tak kisah, dia akan terus berjalan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut pada kita semua, wal as, demi masa. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia ni ramai dalam keadaan kerugian. Sebab ramainya manusia yang tidak memanfaatkan masa dengan baik. Maka mudah-mudahan dengan kita memperingati tentang lajunya masa beredar ini, menjadi semangat untuk kita tidak menangguh-nangguh amal kebaikan. Supaya setiap amalan kita ataupun setiap masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu mendapat redha dan juga keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita juga sekarang pada bulan Ogos. Ogos ni bulan kemerdekaan. Tapi orang tak ada semangat sangat merdeka sekarang. Sebab dia punya kehangatan merdeka tu dah ditenggelamkan dengan kehangatan pilihan raya baru ni kan. Jadi ala kulli hal kita kena semangat sikitlah merdeka ni, jangan buat sunyi sangat. Pacaklah bendera kat surau kan, bagi semangat sikit. Jangan Tok Imam pakai kopiah bendera Malaysia tu, pening orang tu. Jadi semangat mereka ni ialah semangat untuk kita mengenang kembali nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat kebebasan, yang pertama. Yang kedua, kita kena kenang kembali kemerdekaan yang hakiki, supaya kita semua tidak terperangkap dengan merdeka yang telah dicipta oleh manusia. Maka kita mengenang kemerdekaan ini adalah kita mengingatkan kembali apakah tujuan hidup kita adalah untuk kita memerdekakan diri kita daripada mengabdikan ataupun menghambakan diri kepada manusia, kepada kita membebaskan diri kita ini supaya kita beribadat hanya pada Allah Ta'ala. Itu erti merdeka yang sebenar. Jangan sampai kita dikongkong oleh nafsu. Jangan sampai kita dipenjara oleh dunia. Kalau kita masih lagi hati kita ini terperangkap dengan kenikmatan dunia, maksudnya kita belum lagi merdeka dalam konteks dunia. Kalau hati kita
berani ataupun sanggup untuk tinggalkan dunia untuk mendapat akhirat. Bukan tinggal dunia semua, maksudnya kita sanggup melebihkan akhirat, maka kita disebut sebagai manusia yang benar-benar memahami erti kemerdekaan. Itulah yang dibuat oleh baginda Nabi SAW. Nabi diutuskan untuk memerdekakan hamba umat ketika itu daripada mereka mengabdikan diri kepada makhluk, sembah berhala, sembah manusia, sembah raja, kepada mereka mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Maka sama-sama kita menghayati erti kemerdekaan yang sebenar dalam bulan merdeka. Tak ada lah bergaduh je kan. Habis dah. Bila hari tunggu nanti 4 tahun, 5 tahun pula nanti. InsyaAllah. Baik. Kita sambung perbincangan kita dalam tadabbur surah Al-Kahfi. Kita sedang membicarakan tentang topik ataupun fasa yang ketiga, iaitu perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi salam. Kita sebut dah ataupun kita dah bincang dah sebelum ini 3 kejadian yang berlaku kepada Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi salam. Saya ini sejak sebut Khidir, sejak sebut Khadir kan. Biasa orang Melayu sebut Khidir, bacaan yang sebenar Khadir. Ikutlah kita nak sebut apa. Kalau nampak saya sebut sejak Khadir, sejak Khidir tu maknanya bolehlah dua-dua, pakailah dua-dua kan. Jadi Nabi Musa AS berjalan dengan Nabi Khidir AS untuk Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita semua tentang keluasan ilmu Allah Ta'ala dan hakikat keadilan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beritahu kepada kita semua. Sebab kita akan berlaku dalam satu masa, iaitu fitnah di akhir zaman. Kita merasakan bahawa apa yang kita nampak dengan mata kasar kita itulah satu bentuk kebenaran. Dan kita nampak itulah keadilan mengikut akal dan juga mengikut, kita panggil mengikut kita sebut neraca kita sebagai manusia yang hidup atas dunia. Sedangkan Allah Ta'ala sebut tidak, keadilan tidak begitu. Sebab itu kalau kita perasan, orang pada zaman sekarang mereka nak lihat keadilan mestilah mengikut kepada suasana, situasi manusia pada hari ini. Kita jangan pelik. 17 Ogos yang lepas ada seorang Muslim, orang Islam yang telah mencabar enactment syariah di Kelantan. Sebab dah dibuatkan enactment syariah untuk dilaksanakan beberapa, bukan semua, beberapa perkara yang berkaitan dengan Islam. Contohnya antara perkara yang dimasukkan dalam enactment jenayah syariah di Kelantan antaranya ialah boleh didakwa kalau ada unsur-unsur ataupun kalau ada bukti yang jelas, disebut qarinah, bukti yang jelas seseorang itu telah membuat sihir ataupun santau pada seseorang, orang tu boleh didakwa mengikut konon jenayah syariah yang telah digubal di Kelantan. Itu digubal. Maka ada orang pada zaman sekarang, umat Islam, salah ada orang Islam yang cabar tahu Kelantan kok. Ni Eling nama dia, perempuan. Dia cabar baru ni 17 Ogos baru ni dia cabar untuk dipadam balik ataupun untuk dihapuskan dipanggil apa? Enactment tersebut. Sebab apa? Sebab tidak berminat dengan hukum syariat Islam. Banyaklah dia punya hujah-hujah dia, tapi kalau kita lihat kenapa berlaku tersebut, sebab mereka memandang perkara tersebut dalam konteks keadilan mereka. Samalah dalam unsur-unsur yang lain. Sebagai contoh, mereka melihat kepada keadilan dalam pewarisan harta pusaka. Contoh kan, harta pusaka. Ada yang mencabar tentang pembahagian harta pusaka ini, dia tidak boleh mengikut kepada hukum Islam dah. Dia kata kena bahagi sama rata, sama adil. Jadi Allah Ta'ala nak cerita pada kita semua tentang kita akan berhadapan dengan satu masa, satu zaman, iaitu manusia dia akan mengukur keadilan itu dengan neraca akal sahaja, tanpa melihat kepada keadilan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan kisah peristiwa 3 keadaan ataupun 3 peristiwa Nabi Musa dan Nabi Khidir AS. Kita dah bincang dah, kita nak buat kesimpulan ni.
Yang pertama sekali, kalau tuan-tuan semua ingat, Nabi Musa dan Nabi Khidir berjumpa dengan kapal yang ditebuk kapal tersebut. Kenapa ditebuk kapal tersebut nanti kita tengok kenapa. Nabi Khidir akan cerita. Kemudian jalan satu lagi, jumpa dengan seorang budak kecil, kemudian dia bunuh budak tersebut. Ada setengah riwayat sebut dia kepak kepala. Ada riwayat sebut dia gunakan pisau senjata untuk bunuh anak tersebut. Dan yang terakhir sekali dia jumpa masuk dalam satu kampung. Walaupun dalam ayat ni disebut kampung lah, tapi sebenarnya bukan kampung, satu pekan. Pekan tersebut dia ada kawasan perumahan, dia ada kawasan tempat berjual beli. Itu nature kampung zaman dulu. Dia mesti ada, orang Melayu pun biasa dia ada style macam tu kan. Kalau tengok pada cerita-cerita pendekar-pendekar lama dulu, dia ada kawasan tempat apa panggil ni, tempat pekan lah sikit. Tepi-tepi sekitar tu kawasan rumah, tempat-tempat kampung, dia tak jauh. Lalu dia masuk dekat kawasan perkampungan tersebut, dalam Quran sebut qaryah, kampung. Bila masuk dekat kawasan kampung tersebut, orang kampung layan dalam keadaan yang tak baik, dingin. Layan pun, salam pun tak nak. Kemudian mas muka pula, dalam muka keadaan basah muka. Kemudian tiba-tiba Nabi Khidir nampak ada satu tembok yang nak roboh. Nabi Khidir kukuh kembali kan, dia tegakkan balik dinding tersebut, dan dia tak minta upah pun kepada orang kampung. Jadi ketiga-tiga peristiwa tersebut nampak dalam keadaan yang pelik. Sepatutnya dah orang kampung layan tak baik. Kemudian Nabi Khidir pula dia offer nak tolong selamatkan dinding tersebut daripada roboh. Kemudian tak nak pula minta upah. Jadi itu di antara tiga peristiwa yang berlaku kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam ni dia setiap kali jumpa situasi tersebut, dia petikaikan. Yang pertama, kenapa Nabi Khidir tebuk kapal? Dia marah. Bukan marah, dia tanya, kenapa kamu tebuk kapal? Nabi Khidir kata apa dia? Kan aku dah kata, syarat dia kalau kamu nak ikut aku, jangan tanya. Syarat dia jangan tanya. Pergi pula bunuh budak. Kali ini Nabi Musa tak boleh terima. Bunuh budak ni satu kesalahan yang besar. Kemudian Nabi Musa pun persoalkan, kenapa kamu bunuh? Nabi Khidir jawab apa dia? Aku dah kata jangan tanya. Sampai kepada yang ketiga, bila Nabi Khidir dirikan balik tembok yang nak roboh, Nabi Musa tanya lagi, kenapa kamu dirikan, tak minta upah? Nabi Khidir jawab, jangan tanya. Kemudian soalan yang ketiga tersebut telah menjadi pemisah kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Bila Nabi Musa tanya kepada Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Khidir pun kata bahawa ini merupakan detik perpisahan kita berdua. Maknanya dah, kamu dah janji tadi. Yang ketiga, kalau kamu tanya juga kita akan berpisah, maksudnya sekarang mulalah perpisahan daripada antara kita dua. Maka sebelum berpisah, Nabi Khidir alaihissalam pun cerita. Sebab apa? Sebab Nabi Khidir alaihissalam beritahu kepada Nabi Musa alaihissalam, dia kata inilah masanya perpisahan di antaraku denganmu. Ini ayat yang ke-78. Aku akan terangkan kepada kamu. Maksudnya sebelum pisah aku ceritalah kenapa aku buat begitu. Kamu ni banyak sangat tanya. Aku akan cerita kepada kamu kejadian-kejadian yang engkau tidak dapat sabar mengenai dia. Nabi Musa gunakan perkataan kepada kita sabar. Kita tak boleh sabar dengan apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam tak boleh sabar tentang apa kejadian yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir pun menjawab, yang pertama sekali, kenapa dia tebuk kapal? Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu itu, kenapa aku bocorkan? Sebab perahu tersebut dia adalah milik orang miskin. Milik orang miskin, yang mana kalau aku tidak bocorkan, sebab di depan nanti aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkan perahu tersebut. Sebab di depan nanti akan ada seorang raja yang akan merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat. Maksudnya nak bagi tahu sampai dekat jeti nanti ada raja yang tunggu. Dia tengok mana perahu yang cantik, dia akan rampas. Dan aku cacatkan perahu tersebut
sebab aku nak selamatkan orang miskin ni tadi. Jadi selamatlah orang miskin ni tadi. Kita nampak kau dah rosakkan dia rugi teruk. Rupa-rupanya dia untung. Sebab apa? Kalaulah perahu dia tak rosak, dia akan hilang keseluruhan perahu langsung. Baiklah rosak sikit daripada hilang terus. Yang pertama. Kan? Ni kita dah bincang sikit itu. Kemudian nanti kita tengok hikmah dia. Kemudian budak tadi. Wa ammal ghulam, adapun pemuda ataupun budak tadi. Jadi Allah Taala sebut dalam perkataan tersebut ghulam. Dalam ayat yang sebelum ni pun ada disebutkan perkataan ghulam. Jadi ulama pun bahas budak ni sebenarnya budak besar ke budak kecil. Sebab digunakan ghulam. Ghulam ni biasanya budak yang tidaklah kecil sangat, budak yang dah capai akil baligh. Tapi disebabkan dalam ayat sebelum ini digunakan satu perkataan seorang budak yang suci ataupun seorang remaja yang suci. Maksud dia, ulama sebahagian pendapat menyatakan bahawa budak ni dia belum akil baligh lagi. Maksudnya dalam keadaan yang belum lagi menginjak usia yang dicatat ataupun diberikan ketentuan dosa pahala. Jadi, dan budak tadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Khidir lah, Allah Taala sebut tentang dialog Nabi Khidir alaihissalam. Adapun budak itu tadi, kedua ibu bapanya adalah orang yang beriman. Maka kami bimbang bahawa ia akan mendesak mereka melakukan perbuatan yang zalim dan kufur. Oleh itu kami ingin dan berharap supaya Tuhan mereka gantikan bagi mereka anak yang lebih baik daripadanya tentang kebersihan jiwa dan lebih mesra kasih sayangnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada Nabi Khidir alaihissalam bahawa budak ni nanti bila dia besar, yang pertama sekali dia akan kufur, jadi orang kafir. Kemudian dia akan mengheret mak ayah dia juga untuk menjadi kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah ilhamkan kepada Nabi Khidir alaihissalam bunuh budak ni. Maka dengan bunuhnya budak ini selamat 3 jiwa daripada kufur kepada Allah Ta'ala. Yang pertama sekali, budak tadi selamat. Sebab apa? Sebab budak yang belum akil baligh, dia tak dikenakan apa-apa hukuman. So selamatlah dia. Yang kedua, mak tadi selamat, ayah dia selamat. Yang pertama. Jadi nak beritahu kepada kita semua tentang Allah ada ilmu pada masa akan datang. Kita nampak satu perkara yang berlaku pada kita pada hari ini, nampak sedih, nampak risau, nampak perkara-perkara yang kita panggil seolah-olah ada sebahagian daripada kita yang sangka kenapa benda ni berlaku kepada aku, orang lain tak kena, seolah-olah Allah tak adil. Dia lupa bahawa Allah Ta'ala akan merencana satu benda yang lebih baik daripada perkara tersebut. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Khidir alaihissalam bahawa dengan kematian budak ini, maka Allah Ta'ala ganti anak yang lebih baik. Anak yang lebih baik, dan anak yang lebih baik itulah dia akan menyambung perjuangan mak dan ayah dia dan menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Digantikan. Baik. Kemudian yang ketiga kan, dan tembok. Wa amal jidar. Adapun tembok itu pula, dia adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di sebuah bandar. Dan di bawah tembok tersebut dia ada harta yang terpendam. Maksud dia, kalau tembok tu tak dijaga, harta tu dia akan dapat diambil oleh orang lain. Harta yang terpendam itu kepunyaan anak yatim, dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu mengkehendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu sebagai satu rahmat dari Allah. Dan ingatlah, aku tidak melakukan menurut fikiranku sendiri. Demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-perkara yang tidak engkau sabar mengenainya. Itu kata
Nabi Khidir alaihi salam. So ada 3 benda yang kita ambil pelajaran dekat sini. Yang pertama sekali kita nak lihat Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar pada kita semua. Sebab Nabi Musa alaihi salam adalah seorang manusia yang paling pakar tentang bab hukum hakam. Maksud dia, setengah ulama sebut kalau nak dibandingkan Nabi Musa dengan Nabi Khidir tentang ilmu hukum hakam, maksudnya Nabi Musa ni lebih pandai daripada Nabi Khidir alaihissalam. Bab hukum hakam, maksudnya Nabi Musa tahu berkaitan dengan kalau pecah, rosakkan harta orang berdosa, kalau bunuh orang berdosa. Itu semua benda yang Nabi Musa tahu. Tapi Allah Ta'ala bukan nak cerita tentang ilmu hukum kat sini. Allah Ta'ala nak cerita tentang ilmu hikmah. Sebab itu Nabi Musa bila masuk pada situasi yang pertama, Nabi Musa angkat tangan. Nabi Musa kata, tak apalah, aku ikut. Sebab Nabi Musa tahu sekarang bukan pelajaran halal haram. Sekarang adalah kelas berkaitan dengan hikmah. Jadi Allah Ta'ala nak cerita kepada kita semua tentang asas pemahaman kita tentang keadilan Allah Ta'ala. Keadilan Allah tak sama dengan keadilan yang kita faham. Sebagai contoh, kita tengok dalam keadaan kita sekarang, kita pun mengeluh dengan nasib kita. Kita kata, kenapa Allah Ta'ala tak beri aku kaya macam orang lain? Kenapa Allah Ta'ala tak bagi aku hidup aku macam orang lain? Kenapa Allah Ta'ala tak bagi anak aku berjaya macam anak orang lain? Kadang-kadang kita jadikan tu sebagai poin untuk mengeluh. Sedangkan Allah Ta'ala buat satu perkara tu mesti ada sebab. Seperti mana satu kisah dongeng. Kisah ni kisah cerita orang reka-reka lah. Terutama pernah dengar kisah ni saja kita nak kaitkan dengan hikmah Allah Ta'ala. Kisah berkaitan dengan seorang raja dengan pembantu dia. Kan? Ada seorang raja. Raja ni dia suka pergi berburu. Kuatlah buru rusa ke kancil ke pelanduk ke, dia suka buru. Bila raja dia berburu, kalau kita tengok biasa cerita-cerita, dia akan bawa sekali dengan tentera dia lah pergi buru dalam hutan. Tapi raja ni dia akan datang bawa dalam satu kelompok. Kemudian bila dia nampak ada rusa ke, ada kancil ke kat depan sana, dia tak bagi mana-mana tentera dia yang ikut kecuali pembantu setia dia. Orang ni pembantu dia akan bawa setiap kali pergi berburu. Dia akan bawa pergi dekat. Kemudian yang tukang panah ialah raja. Raja kan suka buru kan. Yang tukang panah ialah raja. Kemudian kalau raja tu panah, dia punya peneman dia akan cepat-cepat lari sembelih. Kalau lambat sembelih, ialah takut jadi bangkai. Kadang-kadang panah ni tak sempat sebut bismillah dan sebagainya, takut jadi bangkai. So cepat-cepat sembelih. Kemudian satu hari pergi buru. Kemudian pergi buru, raja ni dia panah. Kena. Kemudian pergilah dulu orang ni berlari dekat rusa tersebut. Raja tercakap dekat pembantu dia, dia kata, hari ni aku nak sembelih. Dia kata, tuanku, biar betul, tuanku tak pernah sembelih, boleh tak sembelih? Dia kata, boleh, aku biasa tengok orang sembelih. Dia pun sembelih. Dia sembelih. Biasalah orang tak biasa pegang pisau. Tak biasa pegang pisau, pisau pula tajam. Dia pun sembelih. Apa yang berlaku kepada dia? Dia tersembelih satu ruas jari dia. Sembelih terpotong satu ruas jari dia. Raja ni biasa orang jarang sakit. Raja orang jarang sakit. Dia pun pegang dia punya sakit tu, dia menangis terguling-guling. Pembantu ni tengok raja ni nangis terguling-guling, dia tiba-tiba dia tergelak kan. Kelakar lah raja dah tua-tua, tiba-tiba nangis guling-guling macam budak kecil. Dia gelak. Lepas tu raja pun nampak pembantu ni gelak. Dia pun pandang pembantu dia kata, kau gelak kat aku, kau siap. Sampai dekat istana, aku akan kenakan tindakan tata tertib. Tindakan tata tertib. Tindakan display pada kamu. Sampai ke istana, raja ni buat sungguh. Kan? Dia geram dekat pembantu dia, diarahkan, kamu dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup. Kesalahan dia ialah gelakkan raja. Jangan gelak-gelak ke raja, tuan-tuan, tak baik. Baik. Kemudian dah baik, dah lama dah dekat dalam sebulan, 2 bulan, ke jari pun dah comel, dah cantik dah, tak tumbuh balik, jari cacat gitulah.
Kemudian raja ni sebab dia punya kesukaan dia memburu, pergi lagi memburu. Kemudian kali ini dia buru seorang je lah, bawa ramai-ramai, tapi pergi kat tempat tu seorang. Sebab apa? Dia tak percaya kat orang lain. Dia tak percaya kat orang lain, tapi egonya tak nak lepaskan kawan tu duduk dalam penjara. Dia pergi seorang-seorang, dia pun panah. Kemudian dia nak pergi kejar dekat tempat panah tu jauh. Askar-askar ni duduk jauh lagi, tak nampak dah dia. Dia pergi kejar dekat tempat rusa tersebut. Kemudian dia pun termasuk dekat satu kawasan. Maksudnya askar tak nampak raja pun dah putus hubungan dengan askar-askar dia pun masuk kawasan. Rupanya kawasan tersebut adalah kawasan yang diduduki oleh orang-orang dalam hutan. Ada orang hutan dalam tu, bukan orang hutan beruk tu. Orang dalam hutan duduk dalam tu. Dan orang dalam hutan ni dia jenis spesies jenis makan daging manusia. Nampak cerita dia best kan? Makan daging manusia. Kemudian tangkaplah raja ni, bawa ke kampung. Bila bawa ke kampung, sebelum nak dimasak, dah standby dah semua, kuali semua kan, dah potong bawang, semua dah nak masak dah, tak tahu masak benda kan. Dah standby dah semua. Dia punya cara dia ataupun adat dia kena bawa dulu. Sebelum nak makan ni, dia kena bawa dulu, jumpa dengan dia punya tok ketua untuk check boleh tak boleh makan orang ni. Kemudian check, tengok jari satu terputus. Bagi kepercayaan masyarakat tersebut, kalau nak makan seorang manusia, peraturan dia tak boleh makan orang yang cacat. Kalau makan bid'ah hukum dia. Bid'ah, dosa lah. Tak boleh, kena makan yang sempurna. Maka dia pun tengok cacat, dia kata, untuk dia lepas lah, bagi dia jalan. Raja tu bila dengar je yang cacat tu dilepaskan, dia pun berlari, dia pun kata, kalaulah aku sampai ke istana ni, kalau aku berjaya sampai ke istana jauh dalam hutan, aku nak jumpa dengan pembantu aku nak minta maaf balik, aku akan lepaskan dia. Itu nazar dia. Dia pun balik, akhirnya Allah Ta'ala takdirkan dia sampai masuk dalam istana, jumpa dengan, terus pergi kat penjara. Dia pergi buka pintu penjara, dia pun jumpa dengan pembantu dia, menangis. Dia kata, minta maaf lah, aku telah penjarakan kamu, dah lama dah duduk kat sini. Kamu tahu tak, dia pun ceritalah, aku ditangkap dan aku dibebaskan disebabkan jari aku ni cacat. Kalaulah jari aku ni sempurna, aku dah mati dah ni kan. Jadi aku maafkan kau. Bila raja tu cerita pasal kejadian tersebut, tiba-tiba pembantu dia pun menangis. Kata, alhamdulillah tuanku selamat. Menangis. Kata, kenapa kau nangis beria sangat? Tuanku, kalau bukan sebab tuanku penjarakan saya, yang ikut tuanku tu saya, tuanku. Dan kalaulah bukan sebab saya di penjara, yang kena tangkap kita mesti 2 orang. Dan kalaulah disemak satu-satu, tuanku selamat, mungkin yang akan makan saya. Mungkin saya yang kena makan. Jadi hikmah tuanku penjarakan saya tu ada. Jadi menangislah 2 orang ni sampai ke petang. Nak cerita apa dia? Seronok dengan hikmah Allah Ta'ala. Rupanya hilang jari hikmah, kena penjara hikmah. Jadi pengajaran yang nak dikongsikan kepada kita semua, sebenarnya Allah Ta'ala beri kepada kita satu perkara, satu ujian. Pandangan kasar kita nampak macam benda tu tak baik. Rupa-rupanya Allah Ta'ala sedang mencatur perkara yang lebih baik di masa akan datang. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala cuba bentuk kita semua supaya kita melihat setiap perkara yang berlaku itu sebenarnya dia ada hikmah. Ada perkara, ada tujuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Sebab Allah Ta'ala cerita kepada kita semua, Allah Ta'ala ajar kepada kita semua tentang sifat ataupun nama Allah ini Al-Adlu, Al-Hakim, Al-Alim. Itu antara perkara yang kita kena faham. Allah ni sifat dia Al-Alim. Baik itu bila kita baca Quran, kita akan jumpa banyak kali Allah Ta'ala sebut wa huwas sami'ul alim, wa huwal alimul khabir. Allah Ta'ala akan cerita tentang sifat Allah yang mengetahui. Supaya kita faham bahawa setiap perkara perintah yang Allah Ta'ala beritahu, perintah Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala syariatkan kepada kita dengan sifat Allah yang maha mengetahui. Ada sebab dia. Kenapa kita kena solat, ambil wuduk, kenapa muka, kenapa tangan, kenapa kepala, kenapa kaki, kenapa?
Kenapa bila kita terbatal, kita kena ambil uduk balik, sedangkan tak ada kaitan pun, kentut dekat tempat lain, basuh tempat lain. Kenapa? Itu Allah Ta'ala nak beritahu pada kita semua tu ada hikmah dan sebab. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu pada kita semua, dunia ini dia ada hikmah, ada sebab. Sebab itu ialah perkara yang Allah Ta'ala bagi tahu pada kita semua. Contoh, bila kita tanyakan, kenapa kita kena solat? Sebab dia apa? Sebab apa kita kena solat? Jawapan sebab kita kena solat satu je, sebab Allah suruh. Itu sebab. Sebab ni dia mesti datang daripada Allah Ta'ala. Sebab apa kita kena bayar zakat? Sebab Allah suruh. Apakah hikmah zakat? Baru kita fikir, apa hikmah zakat? Beza dua benda. Jadi Allah Ta'ala nak suruh kita beribadah dengan sebab, dan memikirkan hikmah itu sebagai sampingan. Itu Allah Ta'ala nak ajar pada kita semua. Jangan kita ibadat dengan kita meletakkan kenapa kita beribadat itu dengan jawapan hikmah. Ada orang bila sebut tentang zaman moden, kan, zaman moden, ada orang bila dia beribadat, dia akan meletakkan hikmah terlebih dahulu berbanding dengan sebab. Maka Allah Ta'ala tak nak. Allah Ta'ala nak kata ikut dulu, sebab tu datang kemudian. Itu yang jadi pada hari ini. Kalau kita lihat orang buat kajian tentang solat, buat kajian tentang solat, apa kajian yang dia buat? Dia kata antara perkara yang nak bagi kecerdasan otak kita ataupun nak bagi akal kita ni kuat, antara perkaranya ada satu situasi ataupun satu kondisi badan kita ini akan menjadikan otak itu adalah antara perkara yang kita boleh kata charge otak kita. Lalu dapat dibuktikan apa? Waktu bila? Waktu sujud. Ahli sains buat kajian, waktu sujud tersebut ada satu ruang dekat otak ini yang darah dia tidak akan mengalir kecuali hanya ketika sujud saja. Sebab itu ada orang yang bukan Islam, dia akan buat senaman pada waktu pagi, dia akan buat sama posisi sujud. Dia akan buat posisi sujud. Maka kita solat bukan sebab nak dapatkan apa kita panggil? Kita panggil darah lalu dekat kawasan otak tu, bukan. Kita solat sebab Allah suruh, Allah perintah. Kita kena bina satu rasa dalam hati kita, kita buat semua perkara ni di atas dasar Allah suruh. Maka hikmahnya adalah kebaikan yang datang, Allah Ta'ala beri kepada kita kebaikan orang Islam, kekuatan akal. Itu di antara hikmah. Kena faham konsep hikmah. Sama macam puasa, kan, orang barat ni puasa ni antara benda yang paling famous lah. Macam-macam benda dia reka, intermittent fasting lah, dipanggil apa, IF kan. Ada puasa style ni, ada puasa style ni, ada puasa tak ambil karbo, ada puasa sebab apa, puasa makan telur je, ada banyak jenis puasa orang buat kan. Jadi bila kita ikut kaedah puasa umat Islam, itu adalah benda yang paling sempurna, kan? Sempurna. Cuma kita jangan makan teruk lah. Kalau contoh kita apa, kita sahur, kemudian buka puasa, kita belasah macam-macam benda kan, dengan air gulanya, air gasnya, tak jadilah. Tak boleh lah kita nak turunkan macam-macam benda, kolesterol semua tak jadilah. Kalau kita ikut betul-betul seperti mana puasa, macam mana Nabi puasa, insya-Allah puasa Allah Subhanahu Wa Taala bagi hikmah. Nabi sebut hikmah puasa, sumu tasihhu. Kamu puasa kamu akan sihat, itu hikmah. Tapi adakah kita puasa sebab kita nak sihat? Tidak, kita puasa sebab Allah suruh. Kenapa puasa sunat? Puasa sunat sebab kita nak dapat ganjaran pahala sunat. Itu sebab dia. Maka semua perkara yang kita buat adalah disebabkan kita kena letak sebabnya adalah sebab nak melaksanakan perintah Allah, dan kita nak dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala nak suruh kita, antara hikmah yang kita nak, antara pengajaran yang kita nak ambil daripada kesimpulan kisah ataupun peristiwa Nabi Musa dan Nabi Khidir AS, setiap perkara yang kita buat dulu kerana atas perintah Allah Ta'ala. Hikmah itu datang daripada setiap apa yang kita laksanakan. Jangan kita buat, kita mencari hikmah.
Kalau kita buat, kita mencari hikmah, kita akan merosakkan nilai ibadah tersebut. Contoh apa dia? Contoh, ada orang yang berpandangan bahawa solat ini bertujuan untuk kita menyihatkan tubuh badan dan kita mendapat oksigen. Ada orang lalu dia kata kita tak solat biasa pun tak apa, pagi-pagi dia bangun, dia senam sikit, kemudian dia buat posisi sujud dalam 30-40 saat, kemudian dia pun bangun, okay, tak payah solat. Sebab apa? Sebab tujuan solat adalah untuk itulah. Itu kita panggil orang yang meninggalkan syariat hanya untuk tujuan semata-mata. Maka kita ambil kesimpulan dalam surah ataupun dalam peristiwa Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita semua apa-apa perkara yang kita nampak pada nilai zahirnya, perkara tersebut nampak macam tidak sesuai dengan zaman, tak selari dengan apa yang kita fikirkan, tinggalkan perkara tersebut dan tinggalkan apa yang kita rasa keadilan yang kita nampak guna akal, kembali kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutlah, walaupun pada akal kita nampak macam tak logik, pada kita rasa nampak macam tak sesuai zaman kita, ikutlah. Sebab apa? Sebab itulah hasil kejayaan kita pada akhir zaman. Sebab Dajjal pada masa akan datang, dia akan cabar akal kita. Dia kata, kamu ni nak ikut lagi ke Quran ni dah tak sesuai dah zaman sekarang. Maka ketika tu kita diuji. Jadi kita kena tegas, kita kena nyatakan bahawa apa yang aku buat ni bukan ikut masa, bukan ikut kesesuaian zaman, tapi aku buat ni adalah berdasarkan pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tu fitnah yang berlaku. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang yang cuba untuk mengetepikan Al-Quran dan dia cuba untuk menaikkan logik akal dia, maka kita kena berhati-hati. Hidup pada zaman sekarang ni kita akan bertemu dengan ramai orang yang mengenepikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sekadar tu pertemuan kita. InsyaAllah kita akan sambung untuk kisah yang keempat, yang terakhir, berkaitan dengan Zulkarnain. So kita akan tengok siapakah Zulkarnain. Yang duk bincang, duk kita balah siapa dia Zulkarnain, kita akan tengok pada pertemuan akan datang. So siap sedialah dengan apa? Dengan teori-teori kita nanti. Siapa Zulkarnain? Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي.